أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yakni meminda atau mengubah atau tak beritahu pada orang apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain api neraka. Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat. Dan ia tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk agama Allah. Dan membeli seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sesungguhnya ajaib sungguh mereka menanggung seksa api neraka itu. Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tetapi mereka berselisih padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih mengenai kebenaran kitab itu, sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh dari mendapat petunjuk hidayah Allah. Ayat ini mendedahkan keburukan dan kejahatan golongan ahli kitab yang disebut dalam Al-Quranul Karim golongan al-maghdubi alaihim, yang dimerkai ke atas mereka. Mereka ialah ulama-ulama ahli kitab yang membaca kitab Taurah dan Injil dan kitab-kitab Nabi zaman dahulu, khususnya dalam perkara kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berita kedatangan Nabi akhir zaman diberitahu oleh nabi-nabi zaman dahulu kepada pengikut-pengikut mereka. Bahkan nabi-nabi itu membuat bai'ah, membuat janji ikrar daripada pengikut-pengikut mereka. Sekiranya kamu sempat bertemu dengan nabi akhir zaman itu, kamu mestilah ikut Nabi itu. Kamu menolong Nabi itu. Kamu berjihad dan berjuang bersama dengan Nabi itu. Ini janji Allah dalam dunia ini sebelum berlakunya kiamat. Tetapi sebahagian besar ulama-ulama ahli kitab ini menyembunyikan kebenaran yang disebut oleh kitab mereka. Menipu pengikut-pengikut mereka. Meminda kitab Allah semata-mata kerana mereka mahu kesenangan dunia. Mendapat bayaran daripada orang-orang yang kaya kalangan mereka. Orang berharta kalangan mereka. Memang mereka yang kaya, yang ada harta ni, menganggap Islam adalah mengancam kedudukan dan kekayaan mereka. Islam mengharamkan riba. Islam mengharamkan menipu, mengharamkan rasuah, mengharamkan menggunakan harta untuk maksiat. Islam dianggap sebagai penghalang. Maka bertemulah puak-puak yang kaya yang sesat ini dengan al-maghdubi alaihim, ulama-ulama yang sanggup menjual agama dengan harga yang murah. Allah Ta'ala mendedahkan
sifat mereka di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Baqarah termasuk dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Dan Allah mendedahkan kepada golongan ahli kitab yang berkumpul di Madinah. Mereka berkumpul di Madinah di antara sebabnya kerana menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, yang mereka tahu akan melakukan hijrah. Dan Madinah itu ada tanda tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Apabila mereka tahu Nabi akhir zaman itu dilahirkan daripada keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam, bukan berketurunan Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam, bukan daripada Bani Israel, di mana ta'asuk perkauman yang ada dalam diri mereka menyebabkan mereka tak mau beriman dengan Nabi SAW daripada bangsa Arab. Melantik Rasul bukan urusan manusia. Melantik Rasul adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memilih siapa yang dikehendaki menjadi Rasul. Dipilihnya Nabi akhir zaman itu di bumi Mekah yang terpencil, yang jauh daripada tamadun kebendaan, yang jauh daripada ulama-ulama ahli kitab yang menyeleweng. Diwahyukan kepadanya wahyu yang benar. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, diwahyukan ayat-ayat Madaniyah supaya membaca di hadapan ahli kitab. Ahli kitab ni mendengar apa yang ada dalam Quran, dasarnya sama apa dalam Taurat dan Injil. Beriman pada Allah dan hari akhirat. Di antaranya ada hukum-hukum yang sama, hukum qisas dan hukum hudud dalam perkara jenayah yang disebut dalam kitab Taurat. Masih ada dalam kitab Taurat itu. Dari mana Nabi Muhammad belajar ini semua? Kalau tidak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menceritakan kisah Nabi-Nabi zaman dahulu, termasuk kisah Bani Israel melalui Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nabi, anak Nabi, cucu Nabi. Daripada Yaqub lahirnya Bani Israel. Dicerita kisah Nabi Yusuf alaihi salam, salah seorang anak Ishaq, anak Yaqub Israel, telah dibuang dalam telaga untuk dibunuh. Allah sebut kisah ini semua. Dan duduk di Mesir, melahirkan zuriat yang ramai, selepas itu dikenali dengan Bani Israel. Dilantik nabi-nabi ke kalangan mereka. Di antara Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam yang membawa kitab Taurat. Disebut dalamnya zahir Nabi akhir zaman. Tanda-tanda ada pada nabi-nabi itu. Bahkan di sana ada ulama-ulama Bani Israel sendiri yang bertemu dengan Nabi SAW, menunjukkan keikhlasannya, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ulama Yahudi Abdullah bin Salam masuk Islam, dan Nabi menjanjikan janji Allah padanya masuk syurga. Janji yang benar, bukti Muhammad adalah benar. Ulama mereka yang mereka puja sendiri, Abdullah bin Salam, masuk Islam. Tetapi mereka yang dimurkai oleh Allah ini tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk. Di sinilah memerlukan hidayah Allah. Kita disuruh tiap-tiap rakaat semayang ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Termasuk Nabi, termasuk orang alim, orang jahil, semua baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang betul. Kerana hidayah ini pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayatul din, hidayah pada jalan yang benar, Islam, memerlukan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup dengan ilmu saja. Kalau ada ilmu tak dapat hidayah, tak jadi apa. Iblis laknatullah yang boleh bercakap dengan Allah Taala di alam malakut, yang melihat syurga dan neraka,
dengan mata dia sendiri. Iblis yang ada sifat sombong dalam dirinya. Sifat aba wastakbar. Enggan dan sombong. Nabi kata, semua orang boleh masuk syurga. Illa man aba. Malah mereka yang enggan masuk syurga tak boleh masuk syurga. Di antara yang aba, enggan itu iblis. Kerana sifat sombong yang ada dalam dirinya. Merasakan dia cerdik sangat. Dia pandai sangat pada orang lain. Sifat sombong, iblis tak layak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah pengikut-pengikut iblis di kalangan ulama-ulama ahli kitab. Bukan ayat ini memberi amaran kepada ulama-ulama Islam. Ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya jangan jadi macam ulama ahli kitab. Yang mengejar dunia, lupakan hari akhirat. Lalu mereka menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa itu yang sebut dalam Quran, disembunyikan juga. Macam ulama-ulama ahli kitab menyembunyikan apa yang disebut dalam Taurat, menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yastaruna bihi samanan qalila. Dan mereka membeli dengan harga yang murah, menukar petunjuk dengan kesesatan. Duduk kerja ke duit, kerja hadiah yang diberi oleh orang-orang kaya yang sesat di kalangan mereka. Kerana nak duit, nak senang dunia, sanggup menyembunyikan yang sebenar. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Mereka itu tidaklah memakankan ke dalam perut mereka melainkan api neraka. Duit yang dapat itu, beli makanan, beli pakaian, beli kemudahan, boleh buat rumah, itu semua jadi api neraka. Jadi umpan api neraka. Allah memberi amaran. Bolehlah harta tu, bolehlah duit tu, bolehlah kekayaan itu, bolehlah pangkat itu. Tetapi semua yang kamu boleh tu, kamu memakan api neraka. Masukkan api neraka ke dalam perut kamu. Kerana harta yang haram itu dibakar dalam api neraka. Khususnya mereka yang rasuah dalam perkara agama. Rasuah dalam perkara agama. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Yang boleh tak dibolehkan, yang tak dibolehkan, dibolehkan. Buat apa saja kerana mengejar dunia. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan Allah tidak bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Dengan kalam menunjukkan keredaan Allah. Kalam menunjukkan rahmat dan keampunan Allah. Dengan sebab beriman, mengerjakan amal yang saleh. Kalau ada dosa pun diampun oleh Allah Ta'ala. Kalau ada dosa dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ini sifat orang yang beriman. Orang yang bercakap mengatakan, dah apa dia kafir asal dia baik. Islam pun dia jahat, baik pilih hak kafir baik, boleh pilih hak Islam jahat. Kena faham, sejak jahat orang Islam, Allah terima istighfar dia. Akhirnya masuk syurga. Sebaik-baik orang kafir, Allah Ta'ala tolak amalan baik dia, akhirnya masuk neraka. Ini kena faham ini. Quran mengatakan demikian. Kerana banyak hari ni orang yang sedap cakap, pilih hak kafir lah, kerana dia baik. Tolak hak Islam pasal dia jahat. Ingat, sejak jahat orang Islam, selagi Islam dia ada, Allah beri rahmat pada dia, mengampunkan dosa dia. Dengan sebab sedikit amal kebajikan yang ada pada dia. Disebut dalam hadis kursi, berlaku pada hari kiamat. Seorang hamba Allah yang diberi kepadanya suratan amal yang jahat, getahnya berjala-jala panjang, sayuk mata memandang, penuh dengan amal yang jahat. Disuruh timbang amal itu. Lalu dia menyesal dan tersandar ke belakang. Wahai Tuhan, nak buat apalah dengan amal yang jahat ini? Nak buat apa dengan amal yang jahat ini? Tak ada harapan lagi untuk ditimbangkan amalan.
kerana tak ada kebaikan yang saya buat. Lalu Tuhan suruh malaikat suruh pada dia kertas yang kecil yang ditulis di atasnya la ilaha illallah. Pengakuan dia la ilaha illallah menjadi orang Islam. Yang lainnya penuh dengan maksiat. Tuhan kata, pergi timbang amalanmu itu. Lalu orang tu kata, ya Tuhan, dengan apalah kalimah yang kecil ini? Nak timbang dengan amalan jahat yang sayup mata memandang. Tuhan kata, pergi timbang. Engkau tidak dizalimi pada hari ini. Lalu dibawa surat yang kecil itu. Ditimbang, diletakkan pada daun neraca. Amal yang soleh. Ditimbang dengan amal jahat yang sayup mata memandang suratannya. Tiba-tiba berat amal kebajikan. Kertas yang kecil ini. Allah tidak mensia-siakan kalau orang itu tidak membatalkan Islamnya. Ataupun dia buat kerana dia jahil terhadap Islam. Tetapi sayang pada Islam. Sifat sayang pada Islam ini boleh menyelamatkan dia. Kena ingat, sejak jahat orang kalau dia Islam, akhirnya ke syurga dia. Sebaik-baik orang kalau dia kufur, akhirnya ke neraka juga. Ingat baik. Jangan mudah-mudah bercakap. Berlaku dalam satu hadis yang lain, Nabi menceritakan ada seorang yang lepas cakap di alam dunia kalangan umat Nabi zaman dahulu. Dia melihat kawan dia mengerjakan maksiat yang sangat banyak. Dia mengerjakan amal yang saleh, tapi riak, ujub, kagum diri sendiri dengan amal yang saleh itu. Lalu dia kata ke kawan dia, mu ni ahli neraka. Mu ni ahli neraka. Aku tengok buat amal yang saleh banyak ni, aku jadi ahli syurga. Mu jadi ahli neraka. Dua-duanya dimatikan oleh Allah. Allah Ta'ala membicarakan kedua orang ini. Allah Ta'ala bertanya pada mereka yang zahirnya amal yang baik, mengatakan rakan dia ahli neraka. Allah kata, apa hakmu? Apa hakmu menentukan dia ahli neraka? Dia tak boleh jawab. Lalu Allah memerintahkan yang jahat itu dibawa ke syurga, yang buat amal baik ni dibawa ke neraka. Kerana dia memandai-mandai sangat, menunjukkan lebih pada Allah Ta'ala. Di sini pentingnya iman yang ikhlas. Kita kena sedar. Iman yang ikhlas, kalau tidak dibatalkan, ada peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Adapun mereka yang menjual ayat Allah dengan harga yang murah, al-maghdubi alaihim, yang dimerkai ke atas mereka, wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, Allah Ta'ala tidak berfirman dengan firman rahmat kepada orang ini. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan dosa mereka. Kerana mereka tidak ada iman. Ada ilmu saja, imannya tidak ada. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih dalam neraka Jahannam. Allah menghuraikan lagi. Ini tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsir dengan Quran. Di sana ada ayat Quran yang ditafsirkan oleh ayat Quran juga. Ada ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Ditafsirkan oleh para ulama yang ahli dalam ilmu Al-Quran. Di sana ada tafsir yang istimewa. Allah sendiri menafsirkan. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Ditafsirkan mereka yang berke oleh Allah, yang Allah azabkan dia, tak ampun dosa dia. Ulaika alladhina ishtarawud dalalata bil huda. Mereka itu ialah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Dijualkan hidayah, diambilnya kesesatan. Tukar petunjuk dengan kesesatan. Pada Allah Ta'ala telah beri petunjuk pada mereka. Mereka tolak petunjuk, mereka mengambil kesesatan. Petunjuk itu ialah an-nur. Yukhrijuhum minan nur ila zulmat. Minaz zulumati ila nur. Orang yang dapat hidayah itu Allah Ta'ala keluarkan daripada az-zulumat kepada an-nur. Az-zulumat perkataan jamak. Az-zulmu zulumat. Jamak.
Az-zulumat, beberapa kegelapan. An-nur, satu cahaya saja. Kegelapan tu banyak. Yang sesat itu banyak. Yang dinamakan agama-agama yang lain pada Islam. Dinamakan ideologi, teori-teori, itu az-zulumat. Kegelapan yang banyak. Ila nur, kepada satu cahaya saja, iaitulah cahaya Islam. Ada orang tu minan nur ila zulumat, daripada satu cahaya pergi pada az-zulumat, kegelapan yang banyak. Mereka ni sanggup membeli kesesatan, menjual petunjuk Allah, menerima kesesatan. Wal azab bil maghfirah, membeli azab, menjual keampunan. Allah Ta'ala menjanjikan maghfirah. Dibuka pintu keampunan itu selagi belum nyawa belum sampai ke halqam. Dibuka pintu taubat. Daripada mula dia lahir, dia balik, sehingga matahari naik dari arah barat. Bila berlakunya tanda kiamat yang besar, matahari naik dari arah barat. Ataupun nyawa sampai di halqam, ditutupkan pintu taubat. Di mana pintu taubat dibuka dengan seluas-luasnya, tetapi mereka ini memilih azab, menjual taubat yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ambil peluang untuk bertaubat. Ada yang diberi kesihatan, dia beri umur yang panjang, dia tidak bertaubat. Ada orang yang mengambil kesempatan pintu taubat yang dibuka ini. Disebut dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, sesungguhnya seseorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antara dengan syurga itu sehasta saja. Tiba-tiba jarak sehasta itu dia beramal dengan amal ahli neraka, dia masuk neraka. Ada orang yang beramal dengan amal ahli neraka, sehingga sehasta lagi nak sampai ke neraka. Belum mati dia bertaubat, dia jadi ahli syurga. Jangan main-main. Kena kesedar, di sana Allah Ta'ala memberi peluang kepada mereka yang beriman. Tetapi terdapat kalangan manusia yang menerima azab, menolak keampunan Allah. Fama asbarahum ala nar. Fama asbarahum ala nar. Maka alangkah tahannya mereka menghadapi api neraka ini. Oh, tahan dia menghadapi api neraka, Tuhan kata. Sabar mereka menghadapi ahli neraka, menghadapi neraka. Dalam hadis kita baca tadi, api neraka ni 70 kali ganda. Api dunia tak tahan dah. Cuba cucuh jari dia dalam api dunia ni, tak tahan. Api neraka tu 70 kali ganda. Tetapi orang ni, dia sanggup tahan dengan api neraka. Nak tunjuk kuat dia sangat, nak tunjuk gagah dia tak apa dengan api neraka. Buat main-main dengan api neraka. Bahkan ada kalangan mereka ni yang pernah bercakap, bawa api neraka nak goreng kepuk dia tu. Sedap dia bercakap. Mempermain-mainkan agama, mempermainkan amaran Allah. Alangkah sabar mereka menghadapi api neraka ini. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Sebabnya Allah Ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran ini dengan benar. Kitab yang benar, membenarkan apa yang ada dalam Taurah dan Injil. Taurah dan Injil membenarkan apa yang ada dalam Quran. Taurah dan Injil memberitahu akan zahir Nabi akhir zaman. Sudah beritahu benarnya Nabi akhir zaman. Beritahu tentang Quran yang menasahkan beberapa hukum yang ada dalam Taurah dan Injil. Tapi mereka sanggup menolak kebenaran Allah. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Sesungguhnya mereka yang bertelengkah dengan apa yang ada dalam kitab Allah itu berada dalam perpecahan yang sejauh-jauhnya. Berpecah daripada kebenaran, meninggalkan kebenaran, sehingga lari jauh daripada kebenaran. Dibandingkan mereka ni berpecah, tetapi dia baca balik kata kita pula berpecah. Yang nak pada Islam ni yang pecahnya, itu katanya. Allah mengatakan mereka yang lari pada Islam itulah yang berpecah. Berpecahnya sangat jauh dari jalan Allah,
jalan yang benar, menyebabkan mereka layak menerima azab neraka. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam.